Selamat pagi dan salam sejahtera kepada tetamu kehormat, yaitu penceramah jemputan kita IR Technologies Yakob Jafar, dan seterusnya kepada pengurusi program kita, dan lebih-lebih lagi kepada semua peserta juga pensyarah Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Kota Kinabalu yang sudah bersama-sama kita di seminar pada pagi ini. Terima kasih karena meluangkan masa untuk bersama kami pada hari ini dalam sesi ceramah yang bertajuk Inovasi Tenaga Bersih. Sebelum kita masuk ke dalam sesi yang pertama untuk sesi ceramah daripada The IR Technologies, saya ingin mempersilakan sedikit kata-kata luan daripada pengerusi program kita, Wei Chung Hing. Oke, terima kasih pengacara majelis. Salam sejahtera dan salam lestari kepada semua hadirin yang saya hormati. Pertama kali izinkan saya merekam setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua peserta seminar yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kami pada hari ini. Kehadiran Anda semua sangat bermakna dan menjadi bukti komitmen kita bersama dalam usaha memperkasakan agenda pembangunan lestari, khususnya berkaitan matlamat pembangunan lestari ke-7 atau SDG 7, tenaga mampu milik dan bersih. Sebagai Project Director, saya amat berbangga karena dapat mengetuai satu pasukan yang berdedikasi dalam menjayakan program ini. Kami percaya bahwa pendidikan dan kesadaran mengenai kepentingan tenaga mampu milik dan bersih adalah kunci utama untuk memastikan masa depan yang lebih baik untuk generasi akan datang. Tenaga bukan saja merupakan asas kepada pembangunan ekonomi dan sosial, malah ia juga memainkan peranan penting dalam memastikan kelestarian alam sekitar serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kita semua sedia maklum bahwa dunia kini berdepan pelbagai cabaran berkaitan tenaga. Daripada isu kekurangan akses kepada tenaga moden di kawasan luar bandar, hinggalah kepada keperluan untuk beralih kepada sumber tenaga yang lebih bersih dan lestari. Justru, seminar ini diadakan bagi membuka ruang perbincangan, perkongsian ilmu, dan ide-ide baru yang boleh dimanfaatkan oleh semua pihak. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua ahli jawatan kuasa yang telah bertungkus-lumus menjayakan program ini. Tanpa kerjasama dan dedikasi Anda semua, seminar ini tidak mungkin dapat merealisasikan dengan begitu baik. Tidak lupa juga kepada para penceramah, panel jemputan, serta semua peserta yang sentiasa memberikan sokongan padu kepada setiap inisiatif yang kami jalankan. Akhir kata, saya berharap agar seminar ini dapat memberikan manfaat yang besar kepada semua, serta seterusnya menjadi pemangkin kepada perubahan positif dalam masyarakat. Marilah kita bersama-sama memainkan peranan dalam memastikan akses kepada tenaga mampu milik dan bersih dapat merealisasikan hidup semua demi masa depan yang lebih lestari dan sejahtera. Sekian, terima kasih dan selamat mengikuti seminar. Terima kasih kepada pengurusi program atas mempengerusikan program kita pada pagi ini dan telah menjayakan sehingga hari ini kita dapat bersama-sama untuk mendengar e-seminar di hari pagi ini. Seterusnya, saya harap kita peserta yang hadir bersedia untuk sesi pertama bagi ceramah pada pagi ini. Dengan segala hormatnya, saya ingin mempersilakan penceramah kita IR Technologies Yakob Jafar. Dengan ini mempersilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kali ini saya ingin menanyakan kepentingan matlamat pembangunan Mapan 7 atau SDG 7 yang menempuhkan pada memastikan akses kepada tenaga yang berpatutan, boleh dipercayai dan bersih untuk semua. Di Malaysia, SDG 7 adalah amat penting karena negara kita berusaha ke arah pelepasan karbon bersih, sifar dan masa depan yang lebih mampat. Walaupun kebanyakan kawasan luar bandar dan kawasan terpencil masih ada tenaga elektrik.
Sarawak yang memerlukan akses yang lebih baik kepada tenaga modern melalui inisiatif nasional seperti Tenaga Nasional dan Rancangan Malaysia ke-12, Malaysia meningkatkan penggunaan tenaga boleh diperbaiki seperti tenaga solar dan hidro, dan mempromosikan program kecekapan tenaga seperti seminar inovasi tenaga bersih ini dengan menghimpunkan pelajar, pensyarah, dan pakar industri untuk berkongsi pengetahuan menyumbang kepada penyelesaian yang inovatif kepada Malaysia. Kami bukan saja membantu alam sekitar, tetapi juga menambahkan baik kehidupan, memacu pertumbuhan ekonomi dan memperkasakan generasi akan datang untuk membina masa depan yang lebih cerah dan bersih untuk semua rakyat Malaysia. Matlamat penggunaan Mampan 7 menyasarkan untuk memastikan akses kepada tenaga yang mampu milik, boleh dipercayai, mampan dan modern untuk semua menjelang 2030. Jangan mengiktiraf bahwa tenaga bersih adalah tongkat asas untuk masa depan yang mampan. Dalam konteks ini, program seminar inovasi tenaga bersih yang dicanangkan oleh Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Kota Kinabalu (SDJ 7) berfungsi sebagai kedua produk prinsip panduan dan pemangkin untuk usaha memacu tindakan untuk meningkatkan kesadaran, memupuk kerjasama, dan memberi inspirasi kepada penyelesaian inovatif dalam tenaga boleh diperbarui. Dengan menyelaraskan agenda dan inisiatif kemampanan negara Malaysia seperti Polan Hala 7 Peralihan Tenaga Nasional, program ini memperkasakan belajar, pensyarah, dan rakan seperti kongsi industri untuk meneroka kemajuan terkini dalam teknologi tenaga bersih, promosi amalan terbaik, dan menyumbang kepada komitmen negara untuk mencapai pelepasan karbon bersih sifat. Akhirnya, seminar ini bukan saja menyokong pembangunan teknikal dan profesional para peserta, tetapi juga memperkuat penting institusi pendidikan dalam membentuk masa depan tenaga yang lebih bersih, lebih berdaya, dan mampan. Sekian itu saja daripada saya untuk sesi satu mengenai pengenalan SDG 7 dan itu saya. Baiklah, sekian sesi pertama sesi ceramah kita pagi ini. Saya ingin bertanya kepada peserta yang ada, sekiranya ada soalan yang ingin dikemukakan untuk kepada penceramah kita, dipersilakan dan dialu-alukan. Masa dan tempat saya berikan. Terima kasih. Saya ada soalan kepada Encik Penceramah. So, apakah peranan jurutera awam dalam pelaksanaan projek tenaga bersih? Baiklah, dipersilakan soalan diperjawabkan oleh penceramah kita. Sorry, boleh ulang balik jawabannya? Uh, apakah peranan jurutera awam dalam pelaksanaan projek tenaga bersih? Untuk peranan jurutera awam terlibat dalam pelaksanaan proyek tenaga bersih adalah mereka bentuk dalam pembinaan struktur yang menyokong tenaga bersih seperti sistem solar atas bumbung, turbin angin, pempangan kecil, hidroelektrik, dan bangunan tenaga sifat. Mereka juga memastikan semua sistem ini selamat, stabil, dan mesra alam. Itu saja untuk jawaban peranan jurutera awam dalam pelaksanaan proyek tenaga bersih. Seterusnya ada lagi soalan. Terima kasih Tuan. Hari sekali saya ada satu soalan lagi. Boleh berikan satu contoh teknologi tenaga bersih yang digunakan di Malaysia?
Salah satu teknologi yang digunakan di Malaysia adalah seperti ladang solar di Sepang dan Kedah yang menjanakan tenaga elektrik untuk membekalkan kepada grid nasional melalui tenaga surya. Itu saja untuk contoh teknologi yang berada di Malaysia yang digunakan. Baik Tuan, terima kasih. Itu sahaja. Thank you. Terima kasih kepada peserta karena telah mengemukakan soalan. Saya harap soalan yang telah dikemukakan dan apa jawapan yang kita telah terima semuanya menjadi ilmu dan kita mendapat banyak daripada sesi ceramah di sesi pertama. Seterusnya kita akan meneruskan ceramah kita di sesi yang kedua. Namun sebelum itu, kita berehat sebentar. Baiklah, selamat kembali semula di e-seminar. Kita akan beralih ke sesi yang kedua. Selamat datang sekali lagi kepada peserta juga pensyarah yang ada. Saya harap semua peserta sudah menjamu selera di tempat masing-masing. Kita tidak dapat menyediakan makanan karena kita buat e-seminar. Baiklah, seterusnya kita akan mempersilakan sekali lagi IR Technologies Yaakob Jafar untuk menyampaikan ceramahnya di kali yang kedua. Dengan ini, dengan segala hormatnya, saya ingin persilakan. Selamat hari dan selamat kembali. Kamu selamat kan? Jadi sesi kedua adalah matlamat SDG 7. Matlamat penggunaan mampan SDG, khususnya SDG 7, memainkan peranan penting dalam menangani cabaran global yang paling mendesak hari ini dan dengan menyediakan rangka kerja yang jelas untuk tindakan terhadap isu seperti perubahan iklim, kemiskinan tenaga, dan kemerosotan alam sekitar. Dalam konteks realiti semasa, penekanan SDG 7 terhadap tenaga mampu milik dan bersih, secara langsung menangani masalah seperti peningkatan pelepasan gas rumah hijau, pergantungan pada bahan api fosil terhingga dan akses tidak sama rata kepada isu elektrik yang menjejaskan pertumbuhan ekonomi, kesehatan awam, dan kritis sosial di seluruh dunia. Program seperti program seminar inovasi seperti di Politeknik Kota Kinabalu menunjukkan secara SDG boleh diterapkan secara kritikal dengan meningkatkan kesadaran memupuk kerjasama antara ahli, akademik, dan industri dalam memperkasakan pelajar dan profesional untuk membangunkan dan melaksanakan penyelesaian tenaga bersih yang inovatif melalui inisiatif sedemikian SDG menjadi lebih daripada sekadar sasaran global. Ia menjadi strategi yang boleh diambil tindakan yang memberi inspirasi kepada masyarakat tempatan, institusi pendidikan, dan industri untuk bekerja sama demi masa depan yang mampan, berdaya tahan, dan inklusif. Sekian itu saja daripada ceramah pada hari ini. Untuk kami saya berterima kasih karena menghadiri untuk mendengarkan seminar inovasi tenaga pada hari ini. Terima kasih. Ceramah yang mantap daripada penceramah kita dari sesi yang pertama sehingga sesi yang kedua. Terima kasih kepada semua peserta karena sudi dan sanggup melayani untuk ceramah kita. Namun sebelum kita mengakhiri seminar kita, saya ingin sekali lagi mempersilakan para peserta yang ada soalan kepada penceramah, sekiranya ada. Saya ada soalan untuk Tuan Penceramah. Soalannya, apakah stigma atau salah faham yang sering dikaitkan dengan SDG? Salah paham yang sering dikaitkan dengan SDG adalah ramai beranggap SDG hanya sesuai untuk berperingkat kerajaan atau organisasi besar, atau bahwa matlamatnya terlalu sukar dicapai, sedangkan sebenarnya setiap individu
boleh memainkan peranan dalam pencapaiannya. Okey, Melalui solat, seterusnya, bagaimanakah SDG digunakan dalam menyelesaikan masalah dunia sebenar? untuk menyelesaikan masalah dunia sebenar dengan menggunakan SDG adalah contohnya dalam menghadapi perubahan iklim. SDG digunakan sebagai panduan untuk negara-negara beralih kepada tenaga boleh diperbaharui, memperkenalkan dasar alam sekitar dan mengurangi pelepasan karbon sejajar dengan SDG 13. Ada lagi soalan? Baik Tuan, akhir sekali, apakah peranan pelajar atau institusi pendidikan dalam menyokong SDG? Peranan pelajar boleh menyertai proyek komuniti, mempelajari amalan lestari, dan menyebarkan kesedaran. Institusi pula boleh melaksanakan kurikulum berasas SDG, mengamalkan pengurusan hijau, dan menyokong penyelidikan manfaat. Oke, itu saja. Ada lagi soalan? Terima kasih Tuan penceramah, itu sahaja soalan. Thank you. Maka dengan itu kita sudah berada di penghujung seminar kita. Dengan itu sebelum kita mengakhiri sesi seminar kita, saya ingin sekali lagi menjemput pengerusi program bagi menyampaikan kata-kata penghargaan ataupun penutup untuk sesi seminar kita. Dipersilakan. Terima kasih pengacara majelis. Bagi menutup seminar kita pada hari ini, izinkan penghargaan kepada semua yang telah meluangkan masa untuk mengikuti seminar ini hingga ke penghujungnya. Topik yang kita bincangkan hari ini yaitu SDG 7, tenaga mampu milik dan bersih, bukan sekadar satu matlamat global, tetapi merupakan satu amanah dan tanggung jawab bersama demi kesejahteraan masa depan kita semua. Kita semua sadar bahwa akses kepada tenaga yang bersih dan mampu milik adalah asas kepada pembangunan masyarakat yang maju dan lestari. Ia bukan saja memberi impak kepada ekonomi dan sosial, malah memastikan kelestarian alam sekitar untuk generasi akan datang. Justru, setiap daripada kita, sama ada sebagai individu, ahli komuniti maupun pemimpin, mempunyai peranan penting dalam menyokong usaha ke arah pencapaian SDG 7 ini. Saya berharap segala ilmu, maklumat, dan inspirasi yang dikongsikan hari ini dapat membuka minda dan menyemarakkan semangat Anda semua untuk terus berusaha melakukan perubahan walaupun bermula dengan langkah kecil. Ingatlah, perubahan besar bermula dengan tindakan kecil yang konsisten. Akhir kata, terima kasih sekali lagi kepada semua peserta, ahli jawatan kuasa, penceramah kita, Encik Yaakob Jafar, serta semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan seminar ini. Semoga segala usaha kita diberkati dan membuahkan hasil yang bermanfaat untuk masyarakat dan negara. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Sekian penutup daripada pengerusi program. Kita sudah berada di ujung acara. Jadi dengan ini saya juga ingin mengatakan bahwa dengan setinggi-tinggi harapan kita dari yang hadir di sesi seminar kali ini mendapat ilmu. Bukan sahaja ilmu yang suka-suka yang akan keluar dan hilang, tetapi ilmu yang akan kekal. Khususnya kepada semua pelajar semester 4 juga pelajar semester 5, memang kamulah yang kami fokuskan bagi seminar ini agar kamu dapat idea juga ilmu untuk menghadapi projek akhir semester di Politeknik Kota Kinabalu. Begitu juga dengan pensyarah, saya juga wakil kepada semua ingin berharap kepada pensyarah mendapat idea juga ilmu yang cukup bagi mendidik anak-anak bangsa yang akan masa depannya menjadi seorang jurutera yang akan membangun Malaysia
dengan tenaga yang bersih. Dengan itu kita sudah ada di penghujungnya, kita akan menutup sebentar lagi. Sebelum itu saya ingin kita semua bersedia, kita akan mengambil gambar bersama sebagai kenang-kenangan kita. Baiklah, semua peserta juga pensyarah juga bersedia. Pengurusi sila ambil gambar. Saya akan ambil gambar juga. Oke, pos 1, 2, 3. Oke. Baiklah, begitu saja sesi kita kali ini. Sekian terima kasih kepada penceramah yang hebat. Sekian terima kasih kepada pengurusi program, juga kepada semua peserta. Sekian terima kasih, selamat petang dan salam sejahtera. Bye bye. Saya Ian Saban, jumpa lagi di program yang seterusnya.